Good morning, sir. We are from Newton International College. We are studying for Diploma in Enforcement Management. We are taking course Introduction in Counseling. Our means give a final project that have to take a interview with a counselor about counseling. Our group member are going to take a interview with Sir Syed Muhammad Hamzah at Introduksi Penguraian Bahasa Melayu Malaysia. We have in 4 member in group. Darshini, Mogaraja, Prisha, Yuraja, Darshini, Loganathan and Suman Alaki Subramaniam. Ya, selamat pagi. Saya sudah makan ke? Dah. Makan apa? Makan nasi goreng lagi. Okay. Nama saya dari sini. Okay. Saya nak tanya 3 soalan hari ni dengan Sir dalam interview ni. Soalan 1, Sir boleh bagi tahu saya tak tentang kaunselor punya working setting? Work setting dia macam mana? Okey, kaunselor di IPG dia panggil KPI berbeza dengan sekolah. Okey, di IPG tugas dia pertama sekali sesi kaunseling. Okey. Kalau untuk ketua unit psikologi kaunseling macam saya, bilangan sesi sepanjang tahun tu sekurang-kurangnya 19 sesi. Dalam setahun? Ya. Lepas tu kalau kaunselor pelajar dengan kaunselor staff, bilangan sesi dalam setahun ialah 39 sesi. Okey, sesi kaunseling lah. Sesi kaunseling, bimbingan, kelompok kan. Okey, itu yang pertama. Selain daripada tu, tugas kaunseling juga berkaitan dengan ujian psikometrik. Okay. Kita kena buat ujian psikometrik kepada pelajar ataupun staff, dan bilangan ujian psikometrik dalam setahun sekurang-kurangnya 4 ujian psikometrik yang kita pakai lah. Okey, selain daripada tu, program-program sepanjang tahun. Jadi program tu kita tetapkan mungkin dalam satu semester ada 4 program, 2 sepanjang tahun tu lebih kurang 8 ke 10 program. Ini program untuk pelajar, program untuk staff dan pensyarah. Jadi ini adalah tugas hakiki lah. Maksudnya asas. Yang tambahan lain tu seperti terlibat dengan sukarelawan membantu tu, itu tambahan. Tapi kalau yang basic tugas kaunselor di IPG itulah. Okey. Sir boleh terang tak untuk saya apa itu individual counselling dengan group counselling? Sesi kaunseling individu kita buat berdua, maksudnya satu kaunselor satu klien. Jadi kita boleh pakai bilik kaunseling individu tu lah. Okey, kaunseling kelompok bilangan dia yang baiknya antara 6 hingga 10 orang satu kelompok. Jadi ada klien sesuai kita laksanakan secara kelompok, tapi ada klien yang lebih privacy, kita sarankan buat secara individu lah. Sebab bila dalam kelompok, jaminan untuk kerahsiaan tu tak boleh nak jamin. Tapi kalau individu terjamin lah, sebab kita sebagai kaunselor terikat dengan etika kerahsiaan. Okay. Lagi satu, boleh terang tentang teknologi in counselling dengan multicultural counselling. Okey, teknologi dalam kaunseling kalau di Kementerian Pendidikan Malaysia, satunya kita pakai sistem pelaporan secara dalam talian. Okay. Maksudnya dia ada nama satu sistem, kita panggil sistem E2PK. Maksudnya kaunselor IPG dan kaunselor di PPD, JPN yang bawah KPM ni akan mengisi laporan kat situ. Ujian psikometrik pun boleh buat secara dalam talian, tapi tak banyak lagi lah. Okey, jadi itu sistem yang pertama. Lepas tu tambahan daripada itu, macam kita laksanakan di kampus sendiri, mungkin kita laksanakan aktiviti secara dalam talian, bimbingan kelompok kepada ahli akrab dan juga PRS, kita buat kadang-kadang dalam talian. Jadi itu antara gabungan lah. Dan unit psikologi kaunseling kita pun kita sediakan satu website lah. Apa-apa hebahan, apa-apa laporan program, iklan kepada PRS tu kita buat secara website lah. Kalau multicultural? Multicultural ni kalau di kampus ni, walaupun pelajar dia boleh dikatakan 90% kot bangsa Melayu kan, tak ramai yang India, Chinese dan Sabah Sarawak, tak ramai. Tapi sebenarnya multicultural ni dia bukannya terikat dengan bangsa. Multicultural ni dia ada nilai,
ataupun seseorang tu walaupun sama bangsa tapi dibesarkan dalam suasana yang berbeza, sebenarnya itu pun ada multicultural juga. Okay. Jadi fokus kita bila kita buat sesi counselling, kita kalau nak kaitkan dengan multicultural ni, maksudnya kita kena menerima seseorang tu seadanya. Jangan kita terapkan nilai yang ada pada diri kita. Maksudnya kita kena terima klien kita. Mungkin dibesarkan dalam suasana yang berbeza, nampak hampir sama dari segi bangsa dan kulit, tapi sebenarnya dia ada nilai tersendiri. Jadi kita kena terima lah nilai seseorang tu kan. Okay? Boleh tak? Jelas tak? Jelas. Saya boleh explain saya teori dengan experience dengan klien punya masalah. Teori saya memang selalu pakai REBT, Rational Emotive Behavior Therapy kan. Memang itu antara teori yang kegemaran saya lah. Tapi ada ketikanya tengok kepada isu, kita guna teori tu mengikut isu klien. Tapi favourite saya memang REBT lah. Mungkin saya kongsi sikit sebab apa? Sebab REBT ni dia ada satu framework yang jelas. Kalau kita nak bantu seseorang, dia ada plan A, B, C, D kan. Kalau awak baca kan, maksudnya kita tengok klien ni, kita dengar cerita dia, mungkin kita tahu A dia macam ni. Lepas tu kita troka, kita dapat dia punya belief system dia B. Lepas tu kita tengok kesan dia, consequences. Jadi tugas saya sebagai counsellor, D lah, dispute dia punya belief system tu. Jadi dia punya step by step tu kita nampak macam tu lah. Tapi ada teori lain ada juga kan, ada cara lah, tengok isu lah. Okay, pengalaman saya kongsi lah sikit pengalaman macam-macam kes. Tapi saya kongsi pengalaman saya satu je dari segi penerimaan klien. Kadang-kadang kita pakai teori, ada teori tak jalan. Kita rasa teori yang ini cepat, REBT cepat. Teori mungkin Rogers tu lambat sikit kan sebab kita melayan. Tapi ada setengah klien tak perlu apa-apa teknik, tapi dia hanya menggunakan teori Rogers tu sebab kita menerima dia seadanya, dia percaya kepada kita. Satu contoh, kita ada satu pelajar yang berpindah. Maksudnya dia tangguh semester di kampus lain. IPG kan banyak kampus, ada 27 kampus satu Malaysia kan. Daripada kampus lain ada masalah kesihatan mental, pindah ke sini. Dan pengalaman dia di sesi kaunseling di kampus lama, dia tak seronok. Maksudnya kaunselor yang cepat memberi nasihat kan. Macam ustaz. Baru nak cerita dah bagi nasihat, awak kena redha, awak kena terima semua ujian kan. Awak tak terima maksudnya lemah iman kan. Jadi yang tu klien rasa tak seronok kan. Jadi dia datang sini buat sesi dengan saya pun dia rasa macam mungkin tuan pun sama jugalah kan. Jadi dia tak seronok. Saya tak tanya pun apa masalah dia. Saya hanya mendengar je cerita. Sampailah perjumpaan sesi ketiga pun baru dia share. Dia yang willing untuk share sendiri kan. Jadi maksudnya kat situ peranan saya hanya mendengar je dan kita beri kepercayaan sepenuhnya kepada klien. Sehingga dia rasa selesa, secara tak sengaja ataupun secara sukarela dia akan share. Tapi kena sabarlah. Kena handle dengan sabar. Kita kena tengok macam mana klien tu. Kalau contohlah, kalau klien macam tadi, kita push dia, suruh share, kongsilah masalah awak kan. Macam mana saya nak bantu kalau awak tak bagi tahu kan. Maksudnya kita push. Bila push tu klien akan rasa terancam. Jadi kat situ kita mungkin guna pendekatan lain, sabar sikit, dan kita akan dapat secara lebih menyeluruh lah dengan klien dia. Ya. Tapi tengok apa-apa pun, tengok kesesuaian klien, tengok isu. Okay. Sir, how's set up counselling goals? Setup senang saya kalau saya kongsi dengan awak kan. Counselling ni perkhidmatan dia ada pra, dia ada semasa, dan dia ada pasca, selepas sesi. Okey, pra ni maksudnya bila klien tu datang mungkin, ataupun dia call, dia WhatsApp, dia nak buat temu janji bila kan. Jadi kita dapat maklumat dia. Jadi tugas saya masa peringkat pra ni dapatkan maklumat dia. Dia kelas mana, dia daripada keluarga macam mana, mak ayah dia, kita boleh check maklumat dia lah.
Jadi kat situ saya dah ada persediaan lah, background dia kan. Nanti semasa sesi tu kita mungkin mendengar apa isu dia bawa. Dan pasca sesi ni kita follow up balik. Selalunya kalau nak pastikan perkhidmatan yang berkesan, bukannya fokus kepada semasa sahaja. Jadi kita kena fokus juga yang follow up tu. Kat situ klien akan perasan kita buat sesi ni hanya sekadar sampai situ je ke, ataupun kita selepas sesi pun kita masih tanya khabar. Macam mana hari ni? Okey ke sikit kan? Katakan dah lepas sesi 4 hari, 3 hari kita WhatsApp. Apa khabar hari ni? Macam mana? Masih sedih ke? Ataupun kan? Apa yang awak dah buat kan? Maksudnya kita follow up. Nanti ingat nanti hari Selasa depan kita ada sesi lagi. Maksudnya macam tu lah, kita follow up. Jangan tinggal macam tu kan. Jadi inilah kita set up. Simple je sebenarnya, tapi selalu orang akan fokus kepada semasa saja. Itu. Apa sebenarnya strength and limitation as a counselor? Kekuatan saya malu nak cakap kekuatan kan. Mesti kan shock sendiri. Tapi saya tahu mungkin sifat saya lebih selesa sebagai mendamaikan dua pihak macam itulah. Kalau pengalaman saya di sekolah dulu, di sekolah kita ada unit bimbingan kaunseling dengan unit disiplin di sekolah kan. Pendekatan berbeza. Disiplin selalunya terus nak cepat kan. Jadi bila nak cepat dia terus dengan hukuman. Apa-apa je terus nak rotan, apa-apa je terus nak denda kan. Tapi kaunseling dia ada pendekatan lain. Jadi mungkin masa saya sampai tu dia konflik sikit lah. Kita konflik ni sebab kita tak hormat tugas orang lain. Sebagai kaunselor kita kadang-kadang kita kena terima itu pendekatan dia. Kalau kita kecilkan usaha orang akan kecilkan usaha kaunselor kan. Jadi kita terima, bila kita terima pendekatan orang lain, dia pun akan terima pendekatan kita. Jadi lama-lama unit ni dia boleh duduk sama kan, bincang. Maksudnya bolehlah berbaik. Tapi kalau kita tak boleh toleransi, itu kita akan jadi kita perli kerja orang lain, kita condemn kerja orang lain, padahal kita boleh hormat. Masuk juga di IPG, sebelum ni saya belum IPG ni, IPG Pendidikan Islam Bangi. Kat sana pun dia hal ehwal pelajar dengan unit kaunseling masih lagi ada konflik. Tapi bila kita masuk kita hormat, nampak boleh rapat kan. Jadi sampai sini pun saya bawa benda yang sama. Jadi saya rasa mungkin kekuatan saya tu mungkin pendamai kot. Kalau limitasi saya kurang suka bila saya buat kerja on the spot. Ad hoc. Tapi nak tak nak kita terpaksa buat. Katakan arahan pentadbir, Tuan Syed hari Rabu ni tolong buat program untuk pelajar, kita akan buat. Cuma bila kita selesai buat, sebabkan masa singkat, mungkin persediaan kita tak berapa kemas. Jadi selepas tu saya pun akan fikir, alamak tak puas hati lah, sini kurang. Tapi itu sifat saya, maksudnya kalau boleh plan betul-betul, biar ambil masa cukup, kita rancang awal, kita bersedia lebih awal. Jadi dia akan berjalan lebih lancar dan saya pun lebih puas hati lah. Itu je. Ada ke terapi yourself? Terapi? Dengar tak tu suara awak? Dia kata dengar. Jawab saya. Terapi diri sendiri. Saya rasa lah untuk diri saya, kita nak lapangkan dada kita. Satu, kita kena maafkan orang. Yang kedua, kita kena syukur. Kan? Maksudnya apa ni bahas? Maksud dia apa dah istilah dia? Kalau saya guna istilah self compassion kan. Self compassion ni dia ada nilai syukur, ada nilai maafkan orang. Itu maksudnya dia menenangkan hati lah bagi saya lah. Sebagai contoh lah, kalau awak tak puas hati dengan orang kan, katakan awak clash dengan boyfriend, nanti awak tak puas hati dia buat jahat kat awak kan, nanti awak pun doakan biarlah nanti dia kena langgar kereta tu, kena langgar lori kan, ataupun dia kena tipu dekat perempuan lain kan, baru pada muka kan, dia tak menghargai saya kan. Tapi kalau awak fikir macam tu, adakah awak akan rasa lega? Sebenarnya tak lega. Dia akan rasa lagi gelisah. Tengok-tengok pula apa yang kita harapkan tak terjadi pun, tak berlaku. Lagi kita rasa sakit hati kan. Baik kita maafkan dia, biarlah dia dapat orang lain, saya mungkin akan ada orang lain yang lebih baik kan. Maksudnya bila kita terima benda tu, secara tak sengaja dia luaskan dada.
Kalau tak, kita akan jadi rasa makin tak puas hati, makin sakit. Sama je dalam kita bekerja pun sama, harian kita sama. Dalam pejabat ada orang watak dia lain kan. Maksudnya kita kena terima semua. Kalau kita nak ikut cara kita je, kita akan sentiasa ada tak puas hati. Itu je. Boleh? Itu terapi saya lah. Yang amalan-amalan lain solat tu, itu macam-macam. Okay, nama saya Darshini. Aha. What is your success? What is success for you? Darshini ni Darshini, ni Darshini. Darshini. Okay, sukses. Tahulah. Sukses ni kalau yang boleh diukur dan tak boleh diukur. Kalau diukur maksudnya dalam bentuk terima anugerah-anugerah kan. Kalau itulah maksud sukses, maksudnya adalah terima anugerah-anugerah kan. Perkhidmatan cemerlang, adalah 2 kali dapat. Lepas tu johan untuk pertandingan pendidikan pencegahan dadah peringkat daerah Kelang, itu pun ada. Dan di sini kita perkhidmatan kaunseling kita ni, kita ada audit. Maksudnya akan dinilai standard perkhidmatan kaunseling di IPG. Dia paling atas 5 bintang. Jadi kita pun dapat juga anugerah 5 bintang untuk standard pengurusan khidmat kaunseling lah. Itu maksudnya dari segi anugerah lah. Kalau sukses yang tak boleh diukur ni, setakat ni lah saya rasa tak cukup sukses lagi lah. Maksud sukses saya ni maksudnya kejayaan anak-anak, bahagia dalam rumah tangga, perkhidmatan yang terbaik untuk warga kan. Tapi yang itu mungkin tak dapat pengiktirafan pada orang lain, tapi bagi saya itulah sukses kan. Okay, lagi? So how do you approach helping people? Helping people, kalau counselling macam ni lah. Maksudnya ada prosedur, ada cara-cara dia kan. Tapi kalau kita keluar waktu pejabat, kita ada juga cara bantu dengan cara tu sendiri kan. Bagi saya menolong orang ni, dia perlu ada kesabaran dan awak seronok tolong orang. Sebab kadang-kadang bila kita tolong, kita akan mengurangkan waktu rehat kita. Kita akan kurangkan kita akan habiskan perbelanjaan kita sekali kan nak tolong orang lain kan. Maksudnya duit lagi, tenaga lagi, masa kita. Kalau awak rasa buat kerja tu terpaksa, awak takkan seronok. Tapi kalau diri awak tu memang suka tengok orang happy, dapat keluar daripada masalah dia, awak akan rasa seronok.